Baik, kita akan mulakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini merupakan pertemuan kita buat kali yang keempat, siri yang keempat. Kita dapat melanjutkan lagi pelajaran kita, pengisian rohani kita, kita mengisi pengetahuan kita berkenaan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam seperti yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Secara tidak langsung, bukan sekadar kita boleh mengetahui kisah Nabi Musa alaihi salam, tetapi kita juga dapat memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam surah yang ada berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Maknanya, kita bukan sekadar dapat faham kisah, tapi kita juga dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan itulah tugas kita terhadap Al-Quranul Karim, kerana kita ada kemampuan, kita ada waktu, kita ada peluang untuk kita faham Al-Quranul Karim. Malam ini kita akan melanjutkan kepada mencari ibrah. Kita nak mencari pengajaran, kita nak mencari teladan, kita nak mencari hidayah, kita nak mencari petunjuk daripada kisah kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, yang mana telah pun kita sebutkan pada kelas bagi siri yang ketiga yang lalu, iaitu pada hari Isnin yang lalu kita telah sebutkan fasa pertama untuk bahagian kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, kita dah tahu ada dua surah utama yang menyebutkan tentang kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, surah Taha dan juga surah Al-Qasas. InsyaAllah pada kelas yang akan datang, iaitu pada hari Isnin hadapan, kita akan meneruskan tentang fasa yang pertama dari sudut usia matangnya Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam sehingga beliau mendirikan rumah tangga, kemudian beliau pulang semula ke bumi Mesir. Maklumat itu insya-Allah pada minggu hadapan. Tetapi pada malam ini kita perlu mengambil beberapa pengajaran daripada fasa kelahiran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita lihat pada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak dapat nota lagi, tolong maklumkan. Kalau siapa yang melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia, dia boleh tinggalkan komen di situ. Okey. Kenapa kita perlu mengambil ibrah, mengambil teladan daripada kisah yang telah kita belajar? Maknanya, walaupun tajuk pengisian kita kronologi, kita bukan sekadar nak tahu bentuk penceritaan daripada permulaan dia lahir sampailah dia wafat. Bukan itu sahaja. Okey, bukan itu tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran yang mengandungi kisah Nabi Musa. Tetapi tujuan utamanya adalah kena mengambil pelajaran. Jadi malam ni kita bincang, kita sebut tentang apakah pelajaran teladan yang boleh kita ambil. Tetapi
kita tidak akan menyebut teladan yang agak panjang lah sebab waktu kita sangat terhad. Jadi sekurang-kurangnya lah setiap fasa ni kalau boleh adalah satu atau dua pengajaran bagi menunaikan tujuan sebenar Allah Ta'ala datangkan kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Saya akan sebutkan tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan kita perlu mencari pengajaran surah, pengajaran kisah-kisah. Seperti kita belajar kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okay, yang pertama kita boleh rujuk dalam surah Yusuf. Ayat yang terakhir sekali. Muka surat 238. Dalam surah Yusuf, pada ayat yang last sekali, Allah letakkan penutup bagi kisah yang terkandung dalam surah Yusuf itu, apa yang Allah Ta'ala nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat dia apabila dah tahu kisah-kisah itu perlu buat apa. Maka ayat 111 ini beritahu kepada kita. Jadi ayat 111 ni bukanlah hanya kisah Nabi Allah Yusuf saja, tetapi pengajaran dia umum. Maknanya apa sahaja kisah cerita yang ada di dalam Quran, objektif dia mesti kena cari teladan. Dia tak boleh sekadar nak tahu fakta, ceritanya macam mana, bila dia berlaku, kenapa dia berlaku. Bukan itu sebenarnya semata-mata, tetapi kena ada teladan. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Yusuf, ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qafasihim ibaratul liulil albab. Laqad maknanya sesungguhnya benar-benar. Kana fi qafasihim, pada kisah-kisah mereka itu. Kisah-kisah mereka tu, kisah yang Allah cerita sepanjang surah Yusuf tu. Allah Ta'ala bagi tahu kisah tu sesungguhnya benar-benar. Allah Ta'ala bagi tahu. Ada apa? Ibrah. Tu kita selalu dengar perkataan ibrah. Ibrah tu apa? Ibrah tu adalah pengajaran, teladan, sempadan yang perlu kita ambil. Jadi Allah Ta'ala kata, dalam kisah-kisah mereka itu adanya ibrah. Ibrah tadi ni diambil, diguna pakai oleh siapa? Liulil albab. Bagi orang yang dia betul-betul menggunakan akal fikiran dia. Dan itu adalah ayat pertama. Maknanya berdasarkan ayat ini, setiap fasa yang kita akan lalui dalam kisah Nabi Allah Musa, kita tidak hanya sekadar nak tahu kronologi sahaja, tetapi sekurang-kurangnya kita kena adalah pengajaran dia bagi menunaikan ayat 111 surah Yusuf. Kalau tuan-tuan cari perkataan ibrah dalam Quran, tetap akan jumpa sebanyak 6 kali Allah ulang perkataan ibrah. Baik, kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Yang menyuruh kita semua, kalau kita belajar kisah-kisah dalam Quran, perlu cari teladan, perlu cari pengajaran. Allah Ta'ala telah nyatakan dalam suratul Al-A'raf, ayat 176, muka surat 173 di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut apa pada kita? فَقَفُ فِي الْقَفَفَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Okey. Ayat 176 ni, dia macam ayat surah Yusuf tadi, 176 ni, sebenarnya dia punya ayat tu sebenarnya ditujukan kepada Rasul. Sebab Quran kan turun kepada Rasul. Tetapi juga untuk kita. Jadi Allah bagi tahu faqasusil qafasa. Allah Ta'ala kata justru itu. Ceritakanlah. Allah Ta'ala kata kisahkanlah. Faqsusil
qasasa maksudnya ceritakanlah kisah-kisah. Kisah-kisah siapa? Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah yang ada dalam surah Al-A'raf. Maknanya ayat sedang kita baca sekarang ni ayat 176. Maknanya sebelum ayat 176 ni sudah ada kisah-kisah yang telah Allah cerita sebelum ayat 176. Lepas Allah Ta'ala cerita semua kisah-kisah tu, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad. Ceritalah semula kisah-kisah mereka itu. Kepada orang yang dengar kisah tu, yang tahu kisah tu untuk apa? La'allahum yatafakkarun. Supaya mereka ini sentiasa berfikir tentang kisah-kisah tu. Berfikir untuk apa? Berfikir tentang kenapa jadi macam tu, bagaimana boleh jadi macam tu, kenapa Allah azab mereka, apa sebab mereka diazab, supaya kita tak nak jadi macam mereka-mereka itu. Itulah ayat 176. Kalau tuan-tuan nak teguhkan lagi ayat ni, tuan-tuan nak kukuhkan lagi ayat 176 ni, sebab mungkin tuan-tuan akan tertanya-tanya, kisah siapa ya ada dalam surah Al-A'raf? Tuan-tuan kenalah buka surah Al-A'raf, cari kisah-kisah apa yang ada di dalam tu. Antara kisah yang ada dalam tu, tuan-tuan akan jumpa kisah penghuni yang duduk di antara syurga dan neraka, Ashabul A'raf. Dalam surah Al-A'raf, tuan-tuan boleh jumpa kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, ayat 99 sampai 64. Tuan-tuan boleh jumpa kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Ada 8 ayat cerita kisah Nabi Allah Hud, ayat 65 sampai 72. Tuan-tuan boleh jumpa kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam, ada 7 ayat. Tuan-tuan boleh jumpa kisah Nabi Lut alaihi salam, ada 5 ayat. Tuan-tuan boleh jumpa kisah Nabi Allah Syuaib alaihi wassalatu wassalam, ada 9 ayat. Dalam kisah-kisah itu, Allah menyebutkan tentang macam mana Allah azab kepada umat-umat dia. Sebab tu surah Al-A'raf ni adalah surah yang paling banyak menyebut tentang azab kami, azab kami, azab kami. Ada 6 kali. Dan surah Al-A'raf lah surah yang paling banyak menyebut perkataan sombong. Surah Al-A'raf ni dia banyak cerita tentang orang yang sombong. Ada 9 kali Allah sebut tentang orang yang sombong. Perkataan sombong. Istakbaru, tatakabbara, yatakabbaru, yastakbirun. Kalau tuan-tuan nak tahu sinopsis surah Al-A'raf, tuan-tuan, siapa yang dah ikut sinopsis 30 juzuk Ramadan yang lalu, dia tahulah apa maklumat yang ada dalam suratul Al-A'raf. Jadi kalau tuan-tuan ada maklumat tu, ayat 176, Tuhan kata kepada Nabi SAW, cerita balik. Kisahkan balik kisah-kisah mereka ni. Supaya orang yang dengar tu, orang yang tahu tu, mereka sentiasa boleh berfikir. Jadi kita yang baca kisah Nabi Allah Musa ni, untuk apa? Untuk kita sentiasa fikirlah. Fikir untuk apa? Di mana persamaan kita, di mana perbezaan kita. Kenapa dia berlaku? Kenapa mereka diazab? Supaya kita berfikir. Baik. Itu ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga maknanya ayat yang memerintahkan kita, kalau kita belajar kisah-kisah Nabi, kita kena ambil teladan. Okey, kita lihat dalam surah Al-An'am. Okey, ayat nombor 90, muka surat 138 suratul Al-An'am. Okey. Allah Ta'ala berfirman. Ayat ni semua dituju kepada Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah tu Allah Ta'ala perintahkan dia ambil teladan. Maknanya kita ni memang sepatutnya faham kisah-kisah ni, nak ambil pelajaran. Kata orang, yang buruk dijadikan sepadan, yang baik dijadikan teladan. Betul lah tu. Tapi nak ambil sepadan dalam kisah siapa? Tu kisah-kisah dalam Quran tu. Apa yang nak jadikan teladan? Tu kisah-kisah dalam Quran tu. Allah Ta'ala sebut pada surah Al-An'am ayat 90. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina hadallah. Allah Ta'ala kata ulaika, mereka tu siapa? Nabi-nabi
yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ni, Allah Ta'ala kata, allazina hadallahu fabihudahu muqtadi. Allah Ta'ala kata, mereka nabi-nabi tu yang ada dalam surah Al-An'am itu, mereka ni adalah orang yang telah dapat petunjuk Allah. Okey, mereka yang telah dapat petunjuk Allah tu nak kena buat apa? Allah Ta'ala kata, fabihudahu muqtadi. Allah Ta'ala kata apa? Maka ikutlah petunjuk mereka. Ikutlah cara hidup mereka. Tengok, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi SAW supaya contohi nabi-nabi yang telah dapat hidayah tu. Maknanya ayat ni kalau kita baca, Allah Ta'ala tujukan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan nak mantapkan lagi ayat nombor 90 ni, tuan-tuan kena carilah dalam surah Al-An'am itu ada kisah nabi-nabi apa. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan jumpa ada 18 rasul. Ya Allah sebut dalam surah Al-An'am. Ya Allah Ta'ala kata 18 rasul tu mereka itu adalah Allah kata allazina hadallah, mereka telah dapat petunjuk Allah. 18 rasul tu tuan-tuan cari pada ayat 83 suratul Al-An'am sampai ayat 86. Ada 4 ayat. 4 ayat ni dia menyenaraikan 18 rasul. Daripada 25 rasul, ada 18 rasul berada pada 4 ayat dalam suratul Al-An'am. Ayat 83 sampai 86. Cari. Siapa 18 rasul tu? Lepas tu Allah Ta'ala kata ayat nombor 90, mereka itu telah dapat hidayah Muhammad. Kerana mereka telah dapat hidayah, petunjuk Allah bimbing mereka berada pada jalan yang lurus, maka contohilah mereka. Contohilah mereka. Jadi, kita yang belajar kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam ini, maka sudah pastilah kita memang nak jadikan Nabi Musa ini sebagai apa? Sebagai contoh bagi kita. Idol kita, idola kita, sumber inspirasi hidup kita. Ya, okey, itulah beberapa ayat permulaan memberi jawapan kenapa malam ini kita tak nak sambung kronologi lagi. Tak sabar nak sambung. Sabar. Kita nak apa? Kita kena ambil dulu ibrah dia bagi menunaikan perintah-perintah Allah dalam ayat yang kita baca tadi. Dalam surah Yusuf, dalam surah Al-A'raf dan juga surah Al-An'am. Jadi tuan-tuan dah dapat jawapan dia. Kenapa malam ni kita nak cari teladan? Kenapa kita nak cari pengajaran? Ya, itulah jawapan dia. Moga-moga dapat manfaat. Baik. Kita teruskan. Boleh kita teruskan dengan teladan yang paling utama. Kita nak lihat dahulu. Apa pengajaran kisah Nabi Allah Musa? Ini bukan keseluruhan kisah Musa ya. Ini kisah yang berada dalam surah Al-Qasas. Ya, berada dalam suratul Al-Qasas. Tuan-tuan faham maksud saya? Maksudnya kisah Nabi Musa yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surah Qasas yang telah kita belajar pada minggu lepas, pada hari Isnin yang lalu. Okey, apa pelajaran yang Nabi boleh ambil? Sebenarnya pelajaran tu, pengajaran, teladan tu bukan untuk Nabi je, tapi juga ditujukan untuk kita. Tapi kita nak tengok dulu dari sudut untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dekat mana pelajaran yang Nabi boleh ambil daripada Allah paparkan kisah Nabi Musa dalam suratul Qasas, daripada Nabi Musa tu lahir sampailah penghujungnya. Kan? Dia apa dia pelajaran dia? Baik. Pengajaran Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam dalam suratul ni kita ambil dalam suratul Qasas. Okey? Surah Toha nanti kita ambil. Sekarang ni kita bagi tumpuan bagaimana dalam surah Al-Qasas Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengambil pelajaran. Dari situ kita belajar dengan Nabi. Supaya kita tahu, Quran ni sebenarnya ada kisah-kisah tu untuk apa? Untuk kita jadikan contoh.
untuk kita ambil teladan. Kalau Nabi pun kena ambil teladan, kita pun kena ambil teladan. Okay. Sebelum tu, saya nak nukilkan satu ayat. Dalam surah Hud, ayat nombor 120, muka surat 235. Okay, malam ni tuan-tuan dah jumpa banyak ayat Quran kan? Kita sebut ayat Quran saja. Bagaimana ayat Quran ni, dia boleh bagi ilmu pada kita. Kita baca Quran, daripada satu ayat ni, maksudnya begini. Termasuklah surah Hud ayat 120. Surah Hud ayat 120, muka surat 235. Dan nota mungkin tak ada kan? Saya boleh tambah ayat-ayat maklumat ni. Saya rasa perlu saya tambah. Okey, ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu. Ataupun kalau orang tanya, kenapa kisah Nabi-Nabi terdahulu ini Allah nak cerita dekat Nabi Muhammad SAW? Apa faedah dia? Okey, jelas tak? Kalau orang tanya, kita katakan ada banyak sebab kenapa Allah ceritakan kisah Nabi Musa, kisah Nabi-Nabi yang lain dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Antara satu sebab, antara satu faedah yang dapat, Allah Ta'ala cerita dalam surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusul. Allah Ta'ala kata, setiap kisah daripada kisah para rasul itu, Allah Ta'ala kata, kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad. Untuk apa? Manuthabbitu bihi fuadaka. Untuk menguatkan hatimu dengan cerita yang engkau tahu daripada cerita-cerita yang kami ceritakan kepadamu. Jelas tak? Maksud dia, Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa AS kepada Nabi sebenarnya adalah untuk kuatkan kesabaran Nabi, keteguhan Nabi. Sebab Nabi nak dakwah ni. Jadi kisah Musa ni jadikan satu cerita sebagai sumber inspirasi. Kau kena kuat Muhammad. Kena teguh Muhammad. Teguh. Teguh pendirian. Sabar Muhammad. Sebab tu Allah bawa cerita kisah-kisah tersebut. Jadi pengajaran ni juga untuk kita. Untuk kita teguhkan hati kita dalam menempuh ujian dakwah. Macam mana kita nak hidup susah payah. Macam mana Nabi-Nabi dulu timpa musibah. Untuk kuatkan hati kita dengan dia. Tapi nak kuatkan hati sudut apa, bab apa, maka Nabi-Nabi ni dia ada contoh dia. Kalau kita nak kuatkan hati kita ketika kita ditempuh dengan musibah, ujian kesakitan, kita ambil kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Contoh, faham tak? Kalau kita ada kesulitan ni, kan contoh, kita boleh ambil kisah Nabi apa? Kita boleh ambil kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Contoh. Sebab cerita-cerita ni nak bagi kuat semangat kepada kita. Apabila kita boleh jadikan kisah ni untuk teladan, ada pengajaran, maka betullah Quran ini tujuannya adalah untuk bimbing manusia. Bagi petunjuk kepada manusia. Cahaya kepada manusia. Jadi moga-moga kisah Nabi Musa ni, dia dapat menengguhkan hati kita. Perjuangan kita nak tegakkan Islam ni. Nak teruskan dakwah ini. Baik. Lepas tu, Allah bagi tahu daripada kisah-kisah Nabi-Nabi itu, Allah kata waja'aka fil hadhil haqq wa mau'izatul wa dzikra lil mu'minin. Adalah telah datang kepada engkau dalam berita ini kebenaran. Berita ini, maksud apa berita ini? Hadhil haqq. Berita ini maksudnya tuan-tuan, berita ini tu apa? Dia merujuk kepada kisah yang ada di dalam surah Hud. Tulis dekat situ. Yang perkataan fi hadhil haq, hadhihi tu ini tu dia merujuk kepada kisah yang ada dalam surah Hud. Maknanya surah Hud itu sendiri. Kalau tuan-tuan dan perempuan pernah ikut sinopsis surah Hud, tuan-tuan akan jumpa ada 7 Nabi yang Allah Ta'ala cerita macam mana umat-umat dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri mereka azab. Macam mana keras kepala mereka dalam dakwah. Jadi Allah Ta'ala cerita 7 Nabi itu supaya Nabi Muhammad kuat semangat dia. Nusabbitu bihi fu'adak, nusabbitu bihi fu'adak.
Jadi untuk mantapkan lagi ayat 120 ni, tuan-tuan kena tahulah kisah Nabi apa yang ada dalam surah Hud. Ada 7 Nabi dalam surah Hud. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Lut dan Nabi Syuaib, termasuk kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Kena baca 7 kisah nanti. Okey, selesai. Sekarang kita nak tengok dalam surah Qasas, apa dia pelajaran teladan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ambil daripada kisah Nabi Musa, tapi juga untuk kita jugalah. Okey, cara dia macam ni. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat waktu kita cerita kisah Nabi Allah Musa, dia berada pada ayat berapa? Pada ayat berapa? Masih ingat? Kisah Nabi Allah Musa dalam suratul Qasas, dia bermula pada ayat yang awal-awal kan? Bermula pada ayat, kita ambil pada ayat nombor, mula-mula kan Allah sebut pasal Quran kan? Daripada ayat pertama sampai ayat 28. Masih ingat lagi ayat berapa kisah Nabi Musa dalam suratul Qasas? Kita dah sebutkan dah. Maksudnya, pada pembukaan, baca je surah Qasas, mula-mula dah jumpa dah kisah Musa. Kan, kita masih ingat lagi? Pada minggu lepas, pada hari Isnin lalu, kita dah cerita surah Al-Qasas, ingat balik semula. Jadi, kalau pada pembukaan kisah Nabi Musa, saya nak tunjukkan tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala yang maha bijaksana telah memberikan kita satu maklumat bahawasanya pembuka surah Al-Qasas yang ada kisah pasal Nabi Musa, maka penutup suratul Qasas, Allah Ta'ala tutup suratul Qasas cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kisah Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala nak kaitkan apa yang berlaku kepada Musa pada awal-awal suratul Qasas. Allah Ta'ala boleh buat kisah yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Sampai tak maklumat ni? Okey, maksud dia, kenapa Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa tu kepada Nabi Muhammad? Tadi ingat tak kita kata surah Hud tadi secara umum, supaya kisah Musa ni boleh kuatkan hati Nabi, teguhkan pendirian dia. Okey. Kalau diambil dalam suratul Qasas, cerita Nabi Musa tu lahir pada pembukaan suratul Qasas, maka pada penutup suratul Qasas, tuan-tuan lihat dalam nota tu yang saya paparkan. Tuan-tuan lihat penutup, ya, suratul Qasas penutup ayat dia 88, ayat 88. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul analisis ayat tu, maksudnya tuan-tuan amati betul-betul, tuan-tuan akan dapati, Masya Allah, lupa-lupanya penutup suratul Qasas ayat 83 sampai 88, Allah ulang balik kisah Nabi Musa. Tapi ulang kisah Nabi Musa tu bukan cerita Nabi Musa, tapi Allah nak bagi tahu, wahai Muhammad, apa yang berlaku kepada Musa, macam pembukaan suratul Qasas itu, Allah boleh buat benda yang sama kepada engkau, wahai Muhammad. Buat apa? Lepas tu kena ingat balik, kita belajar hari Isnin yang lalu, cerita apa dekat suratul Qasas mula-mula tu? Ingat tak? Kisah ibu Musa melahirkan Musa. Jadi, cerita Musa tu lahir, okay? Kisah ibu Musa yang kena letak anak dia Musa tu dalam kotak kayu tu, sebenarnya Allah Ta'ala nak bawa cerita tu untuk bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, ia boleh berlaku kepada Nabi. Berlaku sudut apa? Okay, kita lihatlah ayat dia dulu. Boleh, tuan-tuan dan puan? Okay, kita tengok ayat dia. Okay. Kalau
kita tengok dekat ayat 85 Suratul Qasas. Okey, ni dah penutup dah Suratul Qasas. Di sini kita nak cari jawapan. Kenapa kisah Nabi Musa ni Allah Ta'ala paparkan kepada Nabi Muhammad? Adakah Nabi Muhammad ni untuk apa? Betul tak? Sebenarnya tugas Nabi Musa sama macam Nabi Muhammad. Nabi Musa tu Rasul, Nabi Muhammad tu juga Rasul. Tapi daripada cerita kelahiran Nabi Musa ni, dia ada sesuatu yang Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Musa diutuskan kepada Firaun? Ada juga maklumat tu yang Nabi Muhammad SAW perlu ambil iktibar. Okey, kalau kita tengok penutup Suratul Qasas, ayat 85. Ini penutup. Dekat penutup ni, kalau tuan-tuan baca betul-betul muka surat 396 ayat ni, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuridu na'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Okey. Kalau kita baca ayat 85 ni, nanti saya minta tuan-tuan cari persamaannya dengan pembukaan. Ayat nombor 83 Allah Ta'ala kata, 83 Oh 83, maafkan saya, bukan 85. 83, maafkan saya. Dekat atas tu silap tulis. Ayat 83. Allah Ta'ala kata, akhirat tu, ingat ayat 83 ni, dia punya cerita dia Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi Muhammad. Ayat dia, cerita terus pada Nabi Muhammad, direct. Allah Ta'ala kata, negeri akhirat tu, kami sediakan. Maksud dia apa? Tuhan kata hari akhirat yang penuh dengan nikmat, ada nikmat syurga, ada nikmat kebaikan, tu kata Allah, Allah Ta'ala hanya akan bagi orang yang dia dekat dunia dulu, dia tidak mahu meninggi diri. Uluan la yuridu na uluan fil ardi. Maknanya Allah kata, akhirat tu Muhammad, Allah Ta'ala nak bagi nikmat, hanya akan dapat bagi orang yang dekat dunia ni, dia bukan orang yang sombong, bukan orang yang takbur, bukan orang yang berlagak, kata Allah. Dan juga Allah Ta'ala kata, wala fasada, dan bukan juga untuk orang yang suka buat kezaliman, buat kerosakan, buat kefasadan, buat maksiat. Allah Ta'ala kata, orang yang menyombong diri di dunia, orang yang suka buat kezaliman dekat dunia, dia tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Bukan tempat dia, kata Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu adalah orang yang bertakwa. Okey, ini penutup penutup. Sekarang, mari kita lihat apakah persamaan ayat 83 ni dengan kisah Nabi Musa. Supaya tuan-tuan dapat jawapan. Kenapa kisah Nabi Musa tu diceritakan pada Nabi Muhammad? Okey, kita buktikan. Okey, tuan-tuan dah bersedia? Okey. Tuan-tuan ada nota tak yang minggu lepas? Okey, mungkin tuan-tuan dah tak ingat mana pula nota saya, Ustaz. Tak apa. Saya tunjukkan ayat dia. Okey, tengok. Okey. Ini ayat berapa? Ini ayat 4. Ayat 4 ni cerita pasal siapa? Kita belajar dah hari Isnin lalu. Pasal Firaun. Cuba tuan-tuan ingat balik. Ketika mula-mula surah Al-Qasas. Sebelum Allah cerita lahirnya Nabi Musa, kan Allah Ta'ala cerita dulu. Firaun ni dia buat apa dekat Mesir tu. Okey, jelas Okey, sekejap. Saya kena kontrol suara. Kalau kita baca ayat 3-4 ni, kan Allah Ta'ala cerita pasal Firaun. Allah Ta'ala cerita Firaun tu sifat dia apa? Inna fir'auna ala fil ardi. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Firaun ni, dia telah melakukan kezaliman dekat muka bumi, ingat, melampaui batas. Perkataan ala ni maksudnya orang yang sombong lah. Orang yang takbur. Jadi, ada tak sama dengan 83 tadi? Ada tak perkataan uluwan fil ardi? Ada tak bersama dengan ayat 3 tadi? Ala fil ardi. Sama. Maknanya pembuka cerita pasal Firaun yang sombong, ala fil ardi, meninggi diri, maka penutup surah Al-Qasas Allah Ta'ala kata orang yang meninggi diri ni dia tak akan dapat nikmat di hari akhirat. Sebenarnya Allah nak cakap pasal siapa? Ada kaitan pasal siapa? Antaranya
Contohnya Fir'aun. Kisah Nabi Musa lah dengan Fir'aun tu. Tuan nampak tak persamaan dia? Nampak tak kaitan dia? Lepas tu tengok. Dalam ayat 4 surah Al-Qasas, Allah kata Fir'aun ni dia buat apa? Allah kata hujung sekali. Innahu kana minal mufsidin. Perkataan mufsidin, Allah kata sesungguhnya dia ni Fir'aun di kalangan orang yang membuatkan kerosakan. Okay, kerosakan tu apa? Kerosakan tu orang yang buat maksiat. Siapa yang buat maksiat di muka bumi Allah dipanggil orang yang fasid. Orang yang membuat kerosakan. Kita tahu kerosakan Fir'aun apa? Kita belajarkan sebelum ni kan? Dalam ayat tu ada bagi jawapan kan? Dia telah pecah belahkan kaum dia sendiri. Lepas tu dia zalimkan, dia telah buat kezaliman, dia tindas orang yang lemah. Lepas tu dia bunuh anak-anak lelaki. Betul kan? Itulah perbuatan orang yang melakukan kerosakan. Cuba kita tengok ayat 83. Ada tak Allah sebut tentang fasad? Ada dekat ayat hujung. Wala fasada. Wala fasada. Sama tak dengan ayat innahu kana minal mufsidin. Ayat 4 pasal Firaun yang orang buat kerosakan. Pada ayat penutup surah Al-Qasas, Allah Ta'ala kata, akhirat ini bukan tempat orang yang fasada. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak cerita pasal siapa? Kalau kita tak tahu cerita dekat mula-mula, kan kita ingat mungkin orang yang menombong diri ni, yang meninggi diri bukan orang lain. Tapi sebenarnya dia ada kaitan dengan kisah Firaun. Apa tak pengajaran dia? Apa kaitan dengan Muhammad SAW? Dan kita pun dapat jawapan dia. Rupa-rupanya pembuka dengan penutup surah itu, dia mempunyai connection yang sangat kuat. Tapi dekat pembuka tu kisah Nabi Musa. Tapi dekat penutup surah Al-Qasas, Allah pesan kepada Nabi Muhammad. Ini pengajaran lah Nabi Muhammad kena ambil. Juga pengajaran kepada kita. Kalau kita sombong kat muka bumi Allah Ta'ala ni, okay, mentang-mentang kau pandai, mentang-mentang kau banyak harta, pangkat kau tinggi, kau nak rendah-rendahkan orang di bawah kau. Kau nak tolak kebenaran. Kau ada perangai macam Firaun. Orang yang macam Firaun, Allah Ta'ala, dia tidak ada tempat dia di hari akhirat. Nampak tak? Lepas tu orang yang suka membuat kerosakan dekat muka bumi ni dengan buat amal-amal dosa, buat kezaliman dan sebagainya, dia sangat berbahaya di hari akhirat. Jadi kita baca ayat ni, Masya Allah. Walaupun ayat ni asal-asal nak sebut kepada Nabi, tapi juga sebenarnya teladan untuk kita. Jadi kita nampak pembukaan dengan penutup mempunyai keserasian dia. Okey. Sekarang kita pergi ayat lain. Okey, saya terus ayat nombor 85 Ni baru betul. Ayat nombor 85. Ni penutup surah Al-Qasas. Okey. Cuba tuan-tuan tengok ayat 85. Saya nak minta tuan-tuan kaitkan dengan pembukaan. Kalau kita baca ayat nombor 85, Allah Ta'ala sebut apa kepada Nabi Muhammad SAW? Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sampai hujung ayat. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan kepada kamu Al-Quran. Maksudnya Allah yang bawa turun Quran kepada Nabi ni. Maksudnya Allah beritahu yang turunkan Quran kepada engkau tu Muhammad. Yang fardukan engkau isi kandungan Quran ni wahai Muhammad. Sudah pasti akan kembalikan engkau ke tempat yang engkau sukai. Faham tak ayat dia? Maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada Muhammad. Allah Ta'ala janji. Ni surah Qasas, surah Makiyah. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, sekejap ya. Saya takut saya tersilap. Betul lah. Surah Al-Qasas. Maksudnya Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, engkau satu hari nanti kan, engkau akan dikembalikan ke tempat engkau cintai. Kita pun cari jawapan. Allah cerita Nabi akan kembali kepada tempat yang dicintai. Okay, kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, contohnya kalau tuan-tuan rujuk dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari kata perkataan ila ma'adin, kembali ke tempat engkau cintai itu Muhammad,
Ada ulama tafsir kata bermaksud pergi ke syurga. Ada yang kata kematian. Ada yang kata bumi Makkatul Mukarramah. Jadi ayat ni Allah Ta'ala beritahu kepada Muhammad, kalau kita ambil kepada pentafsiran Mekah, At-Tabari kata kuat juga pentafsiran Mekah ni. Pendapat Ibnu Abbas, pendapat Mujahid. Maka Allah Ta'ala beritahu, Muhammad, engkau nanti akan kembali ke semula ke Mekah. Kita tahu kan dalam hidup Nabi, kan Nabi kena keluar Mekah, betul? Kan Nabi terpaksa berhijrah, tinggalkan tempat lahir dia, kena pergi Madinah. Tapi waktu ayat ni turun, Allah bagi tahu dah, nanti sudah pasti engkau akan kembali ke tempat engkau cintai. Tempat kampung Nabi, itu yang Nabi boleh buka semula kota Mekah. Okey, apa related ayat ini dengan kisah Nabi Musa? Masih ingat lagi tak? Kita akan ingat kalau kita ingat kisah emak Musa yang dia letakkan anak dia. Kalau kita baca ayat 7 kan, ini dekat pembukaan. Ingat tak? Waktu Allah pesan kepada emak Musa, Allah suruh buat apa? Allah Ta'ala kata apa pada emak Musa? Kau susukan anak kau ni sekejap, kau lepaskan di dalam sungai, kau jangan bimbang, kau jangan duka cita. Kata Allah, inna radduhu ilaiki. Allah Ta'ala kata apa? Anak kau Musa ni kami akan kembalikan semula kepada engkau. Nampak tak perkataan inna radduhu ilaiki? Sama tak macam yang penutup surah Al-Qasas tadi? Allah Ta'ala kata apa? La radduka ila ma'ad. Sama tak dengan pembuka inna radduhu ilaiki? Dan kalau kita dah belajar kisah Nabi Musa kan, ibu dia waktu dilahirkan dia kan, Musa kembali tak pada emak dia? Ya. Kita jumpa pada ayat nombor 13 kan. Kita jumpa ayat dia Allah Ta'ala kata apa? Faradadnahu ila ummih. Kami kembalikan Musa kepada ibunya. Jadi Nabi yang dapat cerita ni, kan Nabi akan jadi apa? Kan Allah Ta'ala kata, sudah pasti engkau akan kembali kepada ma'ad, kata Allah. Jadi apabila Allah bawa kisah emak Musa yang bimbang tentang anak dia, maka Allah bagi tahu, Muhammad, engkau tengok kisah Musa tu betul-betul Muhammad. Kan? Aku kata aku akan kembalikan kepada emaknya. Aku telah buktikan. Aku telah kembalikan kepada Musa kepada emaknya. Ayat nombor 13. Jadi apa teladan Nabi dapat? Jadi Nabi tahu Allah Ta'ala ni kalau dia buat janji, dia tidak akan mungkiri janji. Jadi kuat tak semangat Nabi dalam dakwah? Inilah sebab Allah turunkan kisah Nabi Musa, dipaparkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya apa? Salah satunya. Dan juga untuk kita semua. Bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi adalah untuk kita semua. Allah Ta'ala ni, kalau dia janji, dia takkan mungkiri janji. Pegang kata-kata tu dan peganglah ayat cerita ni. Kalau Allah pernah pesan kepada mak dia, Allah Ta'ala kata apa tadi? Kami akan kembalikan dia dekat engkau. Kami akan kembalikan dia dekat engkau. Akhirnya terbukti tak Nabi Musa kembali kepada umatnya? Iya. Masya Allah. Jadi ingat perkataan ini. Anna wa'dallahi haqqun. Kata Allah, janji Allah itu adalah benar. Jadi Nabi Muhammad SAW kuat semangat dia. Sebab tu kita nampak Nabi Muhammad dia tak putus asa kan. Dia tahu janji Allah adalah benar, janji Allah adalah benar. Allah Ta'ala beritahu, Muhammad nanti kau akan dapat wala sawfa yarda. Kan, kau akan dapat benda yang kau sukai. Janji semua adalah benar. Nabi dia faham Allah Ta'ala janji itu benar. Maka dia tunaikan semua apa yang Allah perintahkan. Jadi, moga-moga kita dapat manfaat daripada pelajaran dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Secara tak langsung, kita telah dapat belajar rupa-rupanya pembukaan suratul Qasas mempunyai hubungan kait dengan penutup suratul Qasas. Selesailah surah Qasas. Habislah kita belajar suratul Al-Qasas. Dipanggil kaedah belajar dengan cepat, tengok pembuka dan juga tengok penutup.
Dan last sekali, tak habis lagi. Satu lagi, ayat terakhir dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala pesan kepada Nabi SAW dan juga kepada kita semua, jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Lepas tu penutup tu Allah Ta'ala kata apa? Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dia mempunyai kuasa nak putuskan segala hukum. Penutup dia. Tapi kita dah belajar kisah kelahiran Nabi Allah Musa, kita tahu Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beritahu apa? Dia mempunyai kuasa untuk putuskan apa sahaja hukuman Tuhan nak buat. Allah tu dia ada kuasa di tangan dia. Maksudnya apa? Ingat tak kisah Firaun kan? Kuasa yang sebenarnya di tangan siapa? Ia ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Okay, itu ayat penutup sekali suratul Al-Qasas. Jadi, kita nak masuk pula kepada satu saja pengajaran yang paling utama. Kita nak ambil pengajaran satu saja. Iaitu sebab nak fokus pada semata-mata. Kalau kita fokus pada ibrah saja, kita kita ambil satu pengajaran paling utama, kita nak ambil segala kehendak Allah pasti akan terlaksana. Ni macam mana kita boleh dapat pengajaran ni? Tak dengar Ustaz. Tak dengar? Apa tak dengar? Dengar tak suara saya? Ustaz sangkut-sangkut. Dengar ke tak dengar? Saya tersangkut-sangkut. Okey, tak apa. Tersangkut-sangkut. Okey, Allah Ta'ala Pengajaran tadi tak dengar. tersangkut-sangkut. Allahumma Okey. Apa yang Allah kehendaki akan buat, kita kena terima. Itu pelajaran. Tak dapat lah Ustaz, tak dengar. Buat apa? Pengajaran ni tak dapat Ustaz, putus-putus. Gambar pun tak ada dah.